Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Cikgu Nur dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, keselamatan, unit 10, pastikan selamat. Tajuk kita pada hari ini ialah Wah, rajinnya anak ibu. Dan kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat mendengar, memahami dan memberi respon terhadap pesanan. Baiklah, untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 59 dan 60. Ini ialah muka surat 59. Terdapat 3 rangkap pantun di sini. Okey, kita akan melafazkan ketiga-tiga rangkap pantun ini. Baiklah murid-murid, mari kita lafaz pantun ini bersama-sama. Okey, tajuk pantun ini ialah Kita Pasti Selamat. Bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman dara. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Okey, pantun ini memberitahu kita tentang keselamatan ketika di dapur. Seterusnya, mari kita lafazkan pantun rangkap kedua. Hendak membelah kayu meranti, membuat titik di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Okey, pantun ini mengisahkan tentang keselamatan di makmal komputer. Apabila kita berada di sekolah, kita hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di sekolah supaya kita boleh belajar dengan tenang dan selesa. Seterusnya, mari kita lafaz pantun rangkap ketiga. Dari Indragiri ke Pulau Paya, bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya, pasti selamat di mana-mana. Jadi pantun yang ketiga ini memberitahu kita tentang keselamatan di jalan raya. Kita perlu berwaspada, kita perlu berhati-hati ketika kita berada di jalan raya supaya kita akan sentiasa selamat. Jadi inilah pantun yang murid-murid telah lafazkan bersama-sama dengan cikgu tadi. Jadi kita perlu menitik beratkan keselamatan diri kita ketika kita berada di dapur, ketika kita berada di sekolah dan ketika kita berada di jalan raya. Murid-murid buka buku teks muka surat 60. Buku teks kamu buka pada muka surat 60. Pada muka surat 60 terdapat perbualan di antara ibu dengan Aina dan ibu dengan Aiza. Mereka sedang berbual tentang keselamatan di dapur. Jadi mari kita baca perbualan ini. Kita akan lihat apakah pesanan yang diberikan oleh ibu kepada Aina dan Aiza
Dan kita akan lihat apakah respon yang diberikan oleh Aina dan Aiza terhadap pesanan yang diberikan oleh ibunya. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, kita akan lihat apakah pesanan ataupun suruhan yang ibu berikan dan apakah respon yang diberikan oleh Aina. Okey. Ibu berkata, "Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini." Aina pula menjawab, "Okey. Baik ibu, bagaimanakah caranya?" Okey, ini respon yang diberikan oleh Aina. Okey, cuba lihat di sini. Ini ialah suruhan yang diberikan oleh ibu. Kemudian ini merupakan respon Aina kepada suruhan ibu. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Okey, ibu berkata kepada Aina, "Lapkan pinggan dengan tuala kering ini. Buat dengan cermat." Okay, kemudian Aina pula berkata, "Ya ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati." Okey, jadi ini ialah suruhan ibu. Okey, ibu menyuruh Aina lap pinggan dengan tuala kering. Buat dengan cermat. Okey, cermat tu maksudnya berhati-hati. Jadi respon Aina, okey yang ini ya, respon Aina kepada suruhan ibunya. Okey, Aina menjawab, "Ya ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati." Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Okey, tengok. Okey, gambar yang ketiga ini ialah perbualan di antara ibu dan Aiza. Okey, mari kita lihat apa yang ibu cakap pada Aiza. "Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari." Okey, kemudian Aiza jawab apa? Okey, Aiza jawab, "Baiklah ibu, saya akan menyimpannya." Kemudian ibu memberi lagi sedikit pesanan. Okey, bawa sedikit-sedikit. Pegang dan bawa dengan cermat. Okey, kemudian Aiza memberi respon kepada pesanan ibu tadi. Okey, tetapi di sini respon Aiza tidak ditulis. Jadi murid-murid kena bantu untuk menulis respon yang Aiza berikan ini. Okey, jadi Aiza boleh memberikan respon kepada ibunya seperti ini. Saya akan memegang dan membawa pinggan ini dengan cermat. Macam tu. Okey, jadi inilah respon Aiza kepada suruhan ataupun pesanan ibu. Okey, jadi ini suruhan ibu. Okey, ibu meminta Aiza untuk menyimpan pinggan di dalam almari. Okey, kemudian ibu memesan lagi kepada Aiza supaya bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat. Okey. Sebab apa? Sebab pinggan ni kalau jatuh ia akan pecah. Okey. Jadi inilah respon yang diberikan oleh Aiza. Respon itu bermaksud jawapan ataupun tindak balas yang diberikan oleh Aiza kepada pesanan yang diberikan oleh ibu. Okey, mari kita lihat gambar yang keempat. Okey, cuba lihat. Okey, apa yang ibu cakap? "Harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Kacanya tajam." Okey, itu pesanan yang diberikan oleh ibu. Okey, kemudian Aiza jawab apa?
Aiza pula Aina. Ni Aina yang memakai tudung warna merah ni ialah Aina. Betul Ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh? Jawapan yang respon yang diberikan ini tidak lengkap murid-murid. Jadi murid-murid kena bantu untuk lengkapkan ayat ini. Lengkapkan respon yang diberikan oleh Aina ini. Murid-murid rasa apa ayat yang sesuai untuk kita tulis di sini? Mari kita lihat. Okey, ini. Okey, Aina boleh memberi respon kepada ibunya. Betul Ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh cedera. Sebab apa murid-murid? Sebab kaca itu tajam. Jadi pinggan yang jatuh tadi akan pecah dan menghasilkan kaca. Kaca itu sekiranya kita terpijak, kaki kita boleh tercedera. Okey, jadi inilah pesanan Ibu. Dan inilah respon daripada respon Aina kepada pesanan ibunya. Itu. Okey. Jadi berdasarkan apa yang telah kita belajar tadi, murid-murid boleh buat latihan pada buku aktiviti jilid 1 muka surat 63. Okey. Ini latihan pada muka surat 63. Jadi murid-murid boleh buat sendiri. Okey, arahannya ialah lengkapkan respon yang sesuai. Kemudian simulasikannya. Okey, simulasi ni maksudnya murid-murid baca semula, lakonkan semula perbualan ini selepas tempat kosong ini dilengkapkan. Okey, jadi pilihan jawapan telah diberikan di sini. Ada 3 pilihan jawapan untuk murid-murid pilih dan isi di tempat kosong. Okey, jadi apa yang perlu murid-murid buat ialah murid-murid perlu baca dulu pilihan jawapan ini. Kemudian baca perbualan ini walaupun masih lagi belum lengkap, baca dulu. Kemudian barulah ambil, barulah pilih jawapan yang betul dan letakkan di tempat kosong. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid boleh buat sendiri dengan baik. Okey. Cikgu ucapkan selamat maju jaya buat latihan ini dengan berhati-hati dan semoga jawapan yang kamu berikan adalah jawapan yang betul. Okey, baiklah murid-murid, kita berhenti dulu sampai di sini. Kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk yang lebih menarik dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.